Untuk pasukan Todak sendiri mahukan mobility yang lebih tinggi. Seperti mana kita nampak untuk pick yang terakhir di retail. Masih lagi El Clasico di bahagian membawa kita ke best of 3 semula dengan kemenangan mata penyamaan di antara Alter Ego dan pasukan Todak. Alter Ego akan memulakan game yang kedua ini di bahagian warna biru, sementara lawan mereka iaitu pasukan Todak yang menang game yang pertama akan bermain di bahagian warna merah. Pergerakan agresif cuba akan dilakukan oleh pasukan daripada Todak, Gary. Oh, Gary diasak di fasa awal permainan dengan adanya Lilia. Cooldownnya cukup cepat dan juga pantas untuk membenarkan Gary balik semula tanpa mendapatkan apa-apa resources secara terus-menerus, dan Alter Ego berjaya untuk melakukan perkara demikian. Ya, mereka juga berjaya untuk memaksa Gary menggunakan retribution pada peringkat awal. Hazelnut nampaknya sentiasa akan berada di bahagian hadapan, masih lagi mempunyai upaya untuk menarikkan perhatian. James Sampel berjaya dapat orange buff. Oh ya. Dia guna Starshifter, curi. Oh, ini satu gerakan yang menarik, menyeimbangkan lagi kedudukan gol di antara Todak dan juga Alter Ego. Tidakkan cemerlang, jangkaan cemerlang, prediksi cemerlang daripada Zaim Sempoy. Dan sekarang Nino di bahagian top lane menendang bola-bola api tersebut kepada pasukan Todak, namun tidaklah begitu dirasakan. Bagaimana dengan penjagaan Matilda di bahagian top lane tersebut membenarkan untuk Alter Ego bergerak agresif bersama dengan Nino yang menggunakan Bruno. Ya, mereka kena lebih berhati-hati sebab sebentar tadi Todak ataupun Hazelnut tidak mempunyai badihan. Kalau terkena, kemungkinan Nino mungkin akan menjadi korban, tapi kerana Nino tahu dia masih lagi belum level 4, jadi dia berani untuk bergerak dengan lebih agresif bagi hadapan. Pai, lihatlah bagaimana rotasi akan dilakukan oleh pemain ini bersama-sama dengan pemain yang lain yang sekarang ni cuba untuk lakukan sesuatu, tapi mungkin akan ada serangan ambush akan dilakukan. Asal recall dilepaskan oleh James Sempoy, tidak mengenai sasaran, tapi onward daripada Pai sebentar tadi. Mungkin cuba untuk melakukan setup ataupun disengage pemain daripada pasukan Alter Ego untuk mendekati turtle ini. Dia nak mengawasi kawasan turtle ini. Dia nak menjajah wilayah turtle ini, menghalau Alter Ego sejauh mungkin untuk memberikan keselesaan kepada Gary. Namun sekarang ini Cyrus telah membentangkan Magic Shockwave satu persatu. Gary mendapatkan turtle tersebut dan juga Shadow Transition bersama dengan Dark Knight Falls digunakan pakai untuk melarikan diri daripada diasak oleh pasukan Alter Ego terhadap pengambilan turtle untuk pasukan Todak. Ya, dan mereka juga berjaya untuk memaksa Cyrus menggunakan Black Shoes sebentar tadi. Entah macam mana kenapa beliau menggunakan perkara tersebut, tapi ini lihatlah bagaimana Nino, kalau 1v1 antara Bruno dan juga Iritel akan dimenangi oleh Nino, tapi Hazelnut datang untuk berikan bantuan. Dia ada dia punya beladihan, cuba untuk menarik Zam Junior, tapi tidak mengenai sasaran. Tetapi itu sudah mencukupi untuk melihat atau memastikan Zam Junior tersebut terpaksa keluar daripada tempat persembunyian. Ya, dan juga Zam Zuri tak boleh nak duduk terlalu lama untuk menunggu saja pasukan Todak lalu depan dia. Jadi dia perlu melakukan gerakan agresif juga untuk melidakkan Todak. Sekarang Todak di bahagian bottom lane, Momo satu persatu cuba dibuat kepada Uranus yang digunakan oleh Paiwan, tapi disebabkan hero ini fokus kepada regeneration. Buatlah sebanyak mana damage sekalipun, dia akan sembuh, dia akan healing sampai pagi, tak boleh nak balik. Ya, dan dia akan melakukan cutting lane. Lihatlah, begitu jauh tarikan yang baik daripada Hazelnut. Tetapi saya tak pasti kenapa beliau tidak menggunakan dia punya beladihan. Mungkin merasakan Chico Guys ataupun Gary agak sedikit jauh daripada lingkungan tersebut. Tapi Second Eagle kat belakang sekarang ni 3 orang mendekat Zaim Sempoy. Gile-gile meredah turret dan Todak hilang satu insan. Hish ataupun Hazelnut menggunakan flicker. Tarikan dibuat namun secara pribadi guna pakai, dan Cyrus mendapatkan Hazelnut dalam turret sendiri. Yang menarik apa yang dilakukan oleh pasukan Alter Ego, saya buat perasan ada 4 Purify yang dia masuk oleh pasukan Alter Ego. Ini maksud mereka tiada flicker, jadi mereka hanya mampu untuk cancel crowd control tersebut. Kalau boleh digunakan sebaik mungkin, pasukan Todak sebenarnya ada opportunity yang tinggi. Sebenarnya mereka tak perlukan flicker sebab mereka dah ada guiding wing sebagai satu flicker. Jadi mobility mereka dah laju dah. Tak cukup, cuma perlu berhati-hati saja dengan penggunaan guiding wing tersebut, perlu berpada-pada. Tapi sekarang ni Todak ada advantage bahagian top lane meratas dari gold plating yang ada, dan sekarang Sickle Eagle dia kena pakai guiding wing tiada untuk menarik sesiapa saja pun daripada Nino ataupun orang lain yang berada dalam kawasan berdekatan untuk Alter Ego. Sabu Jiran Guys atau Chico Guys pergi ke depan membersihkan minion, dan sekarang ni tarikan kemungkinan akan dibuat setelah Astral Echo yang telah dibuat. Astral Echo yang telah dibentangkan untuk meredahkan hitbox dan juga posisi pasukan Alter Ego. Mereka cuba untuk clearkan minion dengan lebih pantas Alter Ego, dan sekarang mereka berjaya untuk melakukan perkara tersebut selepas Chico Guys berjaya untuk merata hampir ke semua gold plating di bahagian atas. Tetapi Paiwan sangat-sangat nakal
melakukan cutting lane dengan cukup tinggi, menyebabkan Momo kena lebih berhati-hati. Potong 2 lane, ini adalah tugas Uranus yang baik. Namun sekarang ni Hazelnut telah masuk. Mungkin dia akan dikorbankan dan juga Paiwan cubaan untuk menarik daripada Hazelnut. Dan tidak akan berikan kill langsung, hanya berikan fokus dan juga tiada sebarang gol yang telah diberikan kepada pasukan Todak walaupun Paiwan dikorbankan. Tapi mereka kena gunakan kesempatan ini untuk berikan tekanan di bahagian bawah. Kalau mereka berjaya lakukan perkara tersebut, antara penyebab kenapa Chiku Guys ditugaskan terus saja turun, Asrar Recall terus saja, Asrar Echo terus saja dilepaskan oleh pemain yang menggunakan varian ini, iaitu Zaim Sempoy. Satu setup yang baik. Dan sekarang Danai Foster digunakan pakai Kiss. Mungkin ada pressure yang akan digunakan. Gary dia tak lenyap daripada dunia. Dan juga satu lagi kill diberikan kepada Alter Ego. 3 berbalas kosong. Ya, dan di bahagian bawah Todak cuba untuk dapatkan turret dan mereka berjaya untuk dapatkan turret yang pertama tersebut. Tetapi tekanan akan dilakukan oleh pasukan Alter Ego. Mereka memberikan fokus kepada turret di bahagian tengah, namun Mino dengan ketiadaan minion. Masuk beramai-ramai, namun belah dihantar dan juga dipakai oleh Azul. Dan sekarang dikorbankan oleh Nino. Nino akan mendapatkan satu lagi kill kepada pasukan Alter Ego. Kill sulung untuk beliau, namun 4 untuk pasukan daripada Indonesia ini. Nah, minit yang pertama ini menjadi milik pasukan Alter Ego, 17,000 banding dengan 16,000. Dynafall yang baik. Sabojira Guys berjaya mendapatkan seorang pemain, mencari kill dan seterusnya. Itu merupakan kill tunggal pasukan Todak buat masa sekarang. Tapi Chiku Guys masih lagi mempunyai dia punya heavy crossbow, namun begitu terpaksa berputus asa ataupun terpaksa untuk back off, memandangkan kemungkinan mereka akan menghadapi risiko yang sangat-sangat tinggi. Ya, betul. Dan Moon sekarang ini walaupun dalam keadaan yang cukup berbeza daripada segi kill, tapi tidak terlalu banyak gol yang dapat dijarakkan, hanya 1,000 saja. Hampir saja untuk mencuri Hazelnut dengan menggunakan Iron Hook tersebut. Tapi kalau dia dapat betul tu guna Iron Hook, dia memang champion lah. Ya, itu yang perlu diberikan perhatian yang besar daripada pasukan Alter Ego. Itu mungkin akan menjadi elemen menyebabkan kenapa mereka terlewas. Tapi Alter Ego nampaknya dengan adanya kelebihan Matilda ini, nampaknya mereka belajar daripada kesilapan game yang pertama dekat dalam upper bracket semi-final, di mana mereka tersilap langkah dengan penggunaan double support. Kali ini dengan adanya hero keras daripada pasukan Alter Ego. Pasukan Alter Ego dengan adanya Kids yang menggunakan Fedrin bersama-sama dengan Uranus, mereka akan menggunakan sebaik mungkin kekerasan tersebut dan menggunakan kelebihan mampu untuk gerak dengan agresif terhadap pasukan Todak. Tapi awak perasan tak sis, dalam kesempatan yang sama, lihat bagaimana Todak handle situasi tersebut. Tapi Sabojira Guys dapat tarik di bahagian top lane. Dia cuba untuk mencari ruang yang boleh untuk mereka ambil advantage. Tak banyak gol yang dapat dibezakan. 3,000 boleh lagi dikejar walaupun Todak telah ditinggalkan daripada sudut pengutipan gol. Akan tetapi Momo di bahagian bawah sebentar dahulu, dia bagaimana Momo telah menerima damage dan juga terpaksa untuk mengabaikan turret di bahagian bottom lane. Kemungkinan akan dihancurkan turret yang keempat untuk pasukan Alter Ego. Ya, walaupun pasukan daripada Todak mempunyai surprise skill yang boleh menangkapkan pemain yang cukup nakal seperti Cyrus ataupun seperti Zamjuri, tapi kita lihat sekarang mereka berikan fokus kepada Pai. Pai akan diasap Bloody Heart bersama-sama dengan serangan dari singa daripada Gary, tetapi Nino dalam masa yang sama bersama-sama dengan Cyrus berjaya menjatuhkan Nino turret milik pasukan Todak di bahagian bawah. Serious mode, semua pasukan, kedua-dua pasukan telah mengamalkan serious mode sekarang ni. Tidak mahu untuk kalah dalam pusingan yang seterusnya, terutamanya apabila kita lihat bagaimana mirror rotation yang juga dilakukan oleh Alter Ego sebentar tadi, mendapatkan turret, manakala Todak mendapatkan kill. Paiwan dijatuhkan dan sekarang dia bagaimana dengan tekanan sedikit demi sedikit, lama-lama turret habis untuk pasukan Todak. 4 turret jatuhkan, tapi di bahagian tengah satu lagi inner turret mungkin akan menjadi mangsa sekiranya pengawasan lane tidak diberikan perhatian oleh pasukan Todak. Ya, dan mereka juga kena berhati-hati di mana pasukan Alter Ego sekarang ini mereka boleh untuk kiting Lord yang pertama. Kalau berjaya untuk dimiliki oleh pasukan Alter Ego, ini akan berikan satu kebimbangan yang besar kepada pasukan Todak. Dan sekarang ni mereka terpaksa bertahan. Chiku terpaksa berlari ke belakang dan Astral Echo telah dibuka untuk mendedahkan kawasan Fredrin yang dipakai oleh Kids sebentar tadi. Akan tetapi Lot masih lagi belum banyak nyawanya habis, hanya separuh saja dapat dikurangkan. Adakah pasukan Todak akan masuk memberikan challenge? Tarikan yang dibuat kepada Zamjuri, tapi Zamjuri selamat untuk menggunakan Guiding Wind tanpa sebarang flicker sekalipun untuk menyelamatkan diri. Lihat bagaimana Alter Ego guna semua Purify, selamat daripada semua genggaman pasukan Todak. Ya, kita tahu bagaimana dengan adanya kelebihan setup daripada Iron Hook, dengan adanya kelebihan daripada Momo menyebabkan Purify tersebut cukup penting yang akan digunakan. Sekarang ini mereka cuba untuk mengejar Sabujira Guys, tapi dengan adanya Hazelnut yang sentiasa berada berdekatan, yang masih lagi boleh menggunakan dia punya Bloody Hand. Kiri juga mempunyai Dynafall, tapi sekarang Zam Junior cuba untuk menggunakan Circling Eagle
Namun itu hanyalah seperti ada fake hope yang akan dilakukan oleh pemain yang menggunakan Matilda ini. Matilda sangat-sangat mengganggu sebenarnya walaupun tanpa flicker. Lihat bagaimana Matilda membantu untuk mempercepatkan rotation, untuk mengepung, untuk buat roadblock. Satu persatu turret dijatuhkan. Kill baru 6 berlaku. 2 kepada Todak, 4 kepada Alter Ego. Tapi bagaimana kesan mereka mencacah, memperluaskan wilayah dalam lockdown ini. Alter Ego berhasil melakukan perkara sedemikian. Satu persatu turret dijatuhkan ketika light inhibitor turret saja untuk Todak. Ya, Magic Shotface juga perlu diperhatikan dengan betul-betul pasukan Todak. Sekarang ni pasukan Alter Ego memberikan fokus kepada inhibitor turret. Mereka juga melakukan serangan. Pertahanan akan dilakukan oleh pasukan Todak. Masih lagi mampu untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi 2 inhibitor turret berjaya untuk dijatuhkan oleh pasukan Alter Ego dengan hanya menggunakan satu saja Lord di bawah 12 minit. Ini satu pencapaian yang cukup baik yang perlu dilakukan oleh pasukan Alter Ego. Tapi Astra Recall yang dilepaskan oleh Zaim Sempoi tadi sebenarnya sudah cukup menyakitkan. Sampai ke late game, lagi ke late game Zaim Sempoi akan menyakitkan. Tapi kalau kita lihat daripada kutipan gol, Zaim Sempoi belum cukup damage lagi. Tak ada item penetration, hanya kombinasi Holy double ini je. Apa saya lupa term dia. Cuma dengan adanya Clock of Destiny bersama dengan Lightning Tranchon, kalau dah cukup step mungkin menyakitkan, tapi dia perlukan satu item penetration. Astral Echo telah diguna pakai. Sekarang ni kita lihat beradihan untuk Paiwan, tapi Paiwan belum dapat dikorbankan. Sekarang ni punah sebenarnya harapan Todak untuk mendapatkan kill tersebut, tetapi Sabo Jiragas ditangkap. Sabo Jiragas dikorbankan. Nino menghantar Cikugas ke base tanpa recall. Letusan satu lagi akan membuatkan Momo pun sama terkorban menemani Tiku guys. Ya, dan sekarang kehilangan 2 orang pemain daripada pasukan Todak. Pasukan Alter Ego mampu untuk gunakan kesempatan ini untuk dapatkan game di bawah 15 minit sekarang ni. Mereka ada minion. Mereka juga berjaya untuk memecahkan 2 pintu turret. Jadi pasukan Todak sekarang dan mereka berjaya untuk dapatkan Hazelnut. Sekarang ni mereka memberikan fokus kepada Crystal. Mereka cuba untuk dapatkan wipeout, tetapi sepakan daripada Nino berjaya menghantar 1 point